Kalau budak lain akan diseksa, akan disuruh-suruh pergi buat ni, pergi buat ni. Ni tak ada. Nabi Muhammad buat ni, dia pun buat ni. Sampailah satu perjalanan tu, dia dapat rasa yang perjalanan tu redup. Maksud redup tu dekat padang pasir mana ada pokok. So waktu perjalanan tu awan menaungi dia orang punya konvoi. Waktu diorang on the way pergi ke kota Syam tu, awan menaungi diorang. Maksudnya diorang jalan tu dekat tengah padang pasir yang gersang, gering, panas, lapang, tapi perjalanan diorang redup. Redup guys. Tak ada panas pun. Kat situ yang dia pelik. Kenapa rombongan aku dengan Nabi Muhammad ni aja yang redup, yang awan dekat atas. Padahal waktu tu banyak gila kafilah. Banyak pedagang-pedagang yang nak pergi ke tempat yang sama juga, tapi diorang panas. Kat situ dia pelik. Okey, tak apa, dia simpan dulu. Dan Nabi Muhammad pun teruskan perjalanan bersama Maisarah. Terus sampai ke gereja Nasrani. Okey, ingat tak saya ada cerita hari tu pasal Nabi kecil. Nabi kecil pergi ke gereja tu dan pendeta gereja tu kenal Nabi Muhammad ni siapa. Dia tahu itu adalah Nabi terakhir. So, pada tu umur 12 tahun. Ini Nabi Muhammad umur 25 tahun. Dia lalu lagi dekat gereja tu. So, dekat gereja tu adalah satu pendeta ni. Pendeta ni anak guru dia lah. So, yang dulu yang masa pendeta yang jumpa Nabi Muhammad kecil tu, dia dah tak ada, dia dah mati. So ini pendeta dia yang baru, yang anak-anak murid dia. So dulu guru dia pesan, jadi ada Nabi keluar daripada kota Mekah. Macam tu lah guru dia pesan. So dia pun dah faham dah, dia dah simpan, dia dah mindset ada Nabi keluar dekat kota Mekah, nama Ahmad, nama Muhammad. Macam tu lah. So dia pun buat benda yang sama macam pendeta dia buat dulu. Dia duduk kat tingkap, dia santai-santai, dia tengok. Dia tengok aja setiap pendagang daripada kota Mekah lalu ke gereja dia. Sebab gereja dia tu adalah tempat laluan dan tempat perhentian pedagang-pedagang daripada kota Mekah. Maklumlah kan, setiap highway mesti ada tempat perhentian, RNR. Macam tu juga dengan gereja dia ni, betul-betul terletak dekat RNR sebelum sampai ke kota Syam. Lepas tu dia pun usah je. Dia tiap hari dia tengok setiap pendagang. Dia pun usah. Lepas tu dia ada nampak satu pedagang ni jalan, awan cover. So satu pedagang ni tak kena matahari. Dia usah daripada jauh. Ini macam tanda-tandanya. So dia pun usah je. Lepas tu Nabi Muhammad pun berhentilah dekat tepi gereja tu. And then nak jadikan cerita, dekat gereja tu ada satu pokok. Ini kalau saya cerita ni mesti korang tahu. Oh, cerita ni aku dah pernah dengar dah dekat sekolah dulu. Okey, cerita dia macam ni. Nabi Muhammad pun berhenti kat satu pokok, betul-betul dekat gereja tu kan. Dia pun santai kan. So Maisarah ni dah berhenti semua, dah rehat kan. Nabi Muhammad pun dah rehat, duduk bawah pokok tu. Lepas tu Maisarah ni kata, saya nak pergi buang air kecil lah kan. Maksud dia dulu buang air kecil dekat tengah padang pasir. So Maisarah pun kata nak pergi buang air kecil kan. So waktu dia nak pergi buang air kecil tu, pendeta Nasrani tu tahan dia. Pendeta Nasrani tu tahan Maisarah ni. So dia tahan Maisarah ni, dia tanya beberapa soalan. Maisarah ni macam terkejut lah, sebab kenapa pula pendeta ni nak tahan aku, nak tanya pula Muhammad ni siapa? Kan Muhammad ada hutang ke? Dia macam pelik lah, takut lah kan. So pendeta ni pun tanya, siapa nama kau? So Maisarah ni pun jawab, nama aku Maisarah. Okey, adakah kau kenal lelaki yang ikut kau tu? Lepas tu Maisarah pun katalah, kenal, nama dia Muhammad. Dia pendagang dekat kota Mekah, yang nama Instagram dia Al-Amin. Dah follow ke belum? Tak ada macam itu kan. Tak ada macam tu kan. Lepas tu pendeta tu tanya, adakah nama dia Muhammad bin Abdillah? Lepas tu Maisarah ni cakap balik ya betul. Adakah dia anak yatim? Ya betul. Adakah bapa dia dah meninggal waktu umur 6 bulan dalam perut? Lepas tu Maisarah pun ya betul. Adakah nama mak dia Siti Aminah? Maisarah pun kata ya betul. So setiap pertanyaan pendeta ni Maisarah ya betul, ya betul, ya betul. Macam itu. Semua pendeta yang tanya semua betul. Lepas tu pendeta bercakap, last kali ending pendeta bercakap, ketahuilah orang yang bersama kau ni adalah seorang nabi terakhir. So Maisarah pun teruja lah. Wow, nabi terakhir. So cerita dia sampai kat situ je. Tak ada kisah lain. Adakah pendeta Nasrani ni masuk Islam ke? Tak dijelaskan pula kan. So cerita dia tamat sampai situ je. So lepas tu cerita yang korang yang selalu dengar dekat sekolah dulu kan. So waktu Maisarah ni pergi ke toilet tadi, lepas tu jumpa pendeta ni, waktu Nabi tengah duduk kat bawah pokok tu macam pokok dekat tengah padang pasir kan, macam layu-layu kan. Tiba-tiba waktu Nabi duduk kat pokok tu dia macam merendang, macam dia membesar dan menaungi. Dia macam menaungi Nabi Muhammad.
pokok tu. Pokok tu dia macam jadi tempat berteduh lah. Dia macam jadi besar, ini dia ke bawah. Dia macam menaungi lah Nabi Muhammad. So pendeta tu pun ada cakap juga dengan Maisarah tadi. Sebenarnya setiap Nabi duduk dekat pokok tu. Daripada Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad pernah datang ke pokok tu dan rehat. Itu adalah pokok Nabi. So cerita pendeta tamat kat situ je. So diorang pun sambung gerak ke kota Syam untuk berdagang. So sampai aja ke kota Syam ni, kau bayangkan 3 bulan perjalanan. Sampai aja ke kota Syam ni, Nabi Muhammad terus jual barang. Kalau orang-orang lain, contoh peniaga-peniaga lain yang pergi ke kota Syam ni, diorang akan santai duduk situ, lepak-lepak, mabuk-mabuk dulu, karaoke. Diorang akan main perempuan, massage dulu macam orang sini datang Thailand macam tu. Kan? Diorang akan santai-santai, diorang akan enjoy dulu kat sana. So diorang akan lama kat sana. Enjoy je seminggu. Lepas tu diorang baru jual barang sikit. So kalau orang daripada kota Mekah kalau pergi ke Syam ni mau setahun lah baru dia sampai ke kota Mekah balik. So Nabi Muhammad ni beramah dengan orang. Dia pun orang nak minta kurang barang dia boleh bagi kurang. Dia jual. Hari tu juga barang dia habis. Sold out. Selamat aku cakap betul. Sold out. Barang habis stok. Barang daripada kota Mekah ni habis stok hari tu juga. So hari tu dah habis jual barang, dia pun balik check in hotel dekat kota Syam. Maybe ada lah kan tempat penginapan ataupun hotel 5 star macam tu kan. Yelah orang businessman mestilah nak check in hotel 5 star kan. So dia pun rehat-rehat. Okay, besok pula Maisarah yang cerita tau. Besok pula Nabi Muhammad bangun je pagi-pagi, dia terus beli barang dekat kota Syam tu. So semalam Nabi Muhammad jual barang dengan orang-orang kota Syam ni. Dia jual barang dengan cara yang senang kan. Orang nak minta kurang dia bagi kurang. So senang lah, urusan jual beli tu senang. So waktu Nabi Muhammad nak beli barang kat kota Syam, orang-orang kat situ pun senang dengan dia. Senang maksudnya Nabi Muhammad kata, boleh tak saya nak dapat harga ni kurang sikit. Orang kat kota Syam pun okey, boleh. Harga ni boleh. Senang urusan jual beli dia. Sebab semalam dia dah senangkan urusan orang, so hari ni dia disenangkan dengan orang lain pula. So dalam masa 1 hari tu juga Nabi Muhammad dah borong semua barang-barang kat kota Syam. So hari tu juga diorang balik ke Mekah. Dan hari tu juga diorang balik ke kota Mekah. Yang lain masih lagi dekat kota Syam, tengah relax, karaoke kan. Tengah layan dangdut. Tapi Nabi Muhammad dia terus balik. On the way balik kan. Pergi tadi 3 bulan, balik pun 3 bulan. So Nabi Muhammad punya dagangan sampai dulu ke kota Mekah. Yang lain kat sana lagi. Tapi Nabi sampai dulu ke kota Mekah. So waktu Nabi sampai, biasalah dulu setiap kota kan kota ada tembok. Kota ni setiap kota ada tembok. Kalau kau tengok kota Konstantinopel pun ada tembok besar, lepas tu ada macam cabang-cabang itu. Tembok lepas tu ada cabang-cabang. Perasan tak ada batang-batang tu? Tiap bangunan yang cabang-cabang tu ada orang duduk, dia akan tengok dari jauh. Dia akan tengok ada rombongan perang ke, dia akan nampak. Orang yang duduk atas ni dia akan nampak lu. So orang yang duduk dekat atas ni dia nampak. Ini belum waktu kafilah sampai. Belum waktu pedagang daripada kota Syam datang sini. Ini bukan waktu dia, bukan time dia. Tapi dia dah nampak ada satu rombongan daripada kota Syam datang mendekati Mekah. So dia usah dia ambil teropong, dia ambil iPhone, dia zoom sikit, tak pecah gambar, dia snap aja. Ini rombongan daripada Nabi Muhammad Al-Amin. Dia pun update status dekat Instagram, IG story. Nabi Muhammad on the way balik ke kota Mekah dan nak sampai dekat IG story. So orang ni pun banyak juga followers. Dia tag, orang pun tengok, ayo IG story Mekah Resident. Mekah Resident kan. Tengok, Nabi Muhammad dah on the way balik lah. So waktu dia sebelum dia sampai ke kota Mekah tu, orang dah tunggu rombongan Nabi Muhammad ni. Orang dah tunggu dah. Al-Amin dah sampai. So waktu je dia sampai, Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah. Belum sampai kota Mekah lah, baru pintu gerbang kota Mekah. Penduduk Mekah ni dah tunggu kedatangan diorang. So sampai aja, diorang dah parking unta-unta diorang, terus diorang beli barang-barang daripada kota Syam tu. Bertransaksi terus. Boleh tak saya dapat harga ni? Nabi Muhammad jual. Waktu juga, time tu juga, hari tu juga, barang-barang daripada kota Syam habis dijual. Nampak? Cara Nabi bisnes. Tak ada tunggu-tunggu. Daripada kota Syam 3 bulan bang, duduk atas unta. 3 bulan. Balik sampai pintu gerbang Mekah, terus jual barang. Salesman paling bagus macam ni lah. Sale mesti banyak kan. Pada korang nak berniaga, boleh ambil tips macam ni. Yang saya cerita ni sikit je. Korang boleh tengok dekat channel Ustaz Abdul Somad, Ustaz Khalid Baslama, Ustaz Anan Hataki. Banyak diorang cerita pasal cara Nabi Muhammad bisnes. Korang boleh tag cara Nabi Muhammad bisnes, sepah keluar kat YouTube. So waktu barang tu habis semua dijual, hari tu juga Nabi Muhammad pergi ke bos-bos Mekah ni untuk bagi keuntungan. Kan tadi kan diorang kan bagi barang kat Nabi kan. Nabi jual kat sana untung berapa tak kisah, yang penting modal bagi kat aku. Barang untung bagi kat aku. Kau nak charge berapa kat sana tak kisah. So Nabi hari tu juga, daripada perjalanan 3 bulan tu, hari tu juga Nabi pergi agihkan bayaran-bayaran dekat orang yang bagi barang kat dia. Termasuklah rumah Siti Khadijah. So Nabi Muhammad ni hantar duit ke
rumah Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah belum jumpa lagi Nabi. Masih lagi dekat tingkap tengok, oh dia dah hantar duit aku. So lepas Nabi dah hantar semua, Nabi pun balik rumah rehat lah. So Maisarah ni, tadi PA Siti Khadijah yang ada suruh follow Nabi Muhammad ni. So Siti Khadijah pun tanyalah soalan dekat Maisarah ni kan. Dia pun tanyalah kan Maisarah ni, macam mana dengan Nabi, macam mana dia punya layanan dekat kau. So Maisarah pun cerita sepanjang dia perjalanan daripada pergi sampai balik. Kejadian pendeta Nasrani tu tanya dia soalan semua. Lepas tu Maisarah cakap sebenarnya Muhammad tu adalah seorang Nabi terakhir. Pendeta Nasrani tu cakap. So Siti Khadijah macam lagi teruja lah. Betul ke dia seorang Nabi kan? Dah lah dia handsome, Insta famous. Lepas tu dapat julukan Al-Amin lagi dekat kota Mekah. So Siti Khadijah pun tak lama tunggu, dia cari lagi seorang PA dia. Siti Khadijah ni dia banyak PA. So dia panggil salah satu PA dia, saya tak ingat nama lah kan, saya tak ingat. Tapi dia panggil salah seorang PA dia, datang, kau cakap dengan Muhammad masuk meminang aku. Ini Siti Khadijah offer diri dia dekat Nabi Muhammad. Dia cakap dengan PA dia, kau suruh Nabi Muhammad datang minang aku. Lepas tu PA dia ni pun okey bos, no hal. So PA dia pun pergilah ke rumah Nabi. Dia pergi ke rumah Nabi, dia jumpa Nabi. Ni pun jadi cerita, jalan cerita macam mana kisah percintaan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ni, jalan cerita dia. So episod akan datang,